Baik. Nampak slide ni ya, iaitu lens. Lens ni saya ambil perkataan daripada bahasa Inggeris lah. Sebab kebanyakan istilah-istilah fotografi ni kita menggunakan istilah bahasa Inggeris. Cuma kalau kita nak terjemah ke kamus dewan, ada yang kita panggil lensa, pun boleh. Kena tukar ujung tu lah. Lens ni, ini yang ada dalam gambar ni sebenarnya ni, lens yang dah lama. Lens makro yang dah lama. Okey. Apa tujuannya? Lens ni kena jaga betul-betul. Baik, buat permulaan ni saya masih menumpukan pada kamera DSLR lah, supaya kita faham kenapa. Sebab saudara dan saudari mungkin satu masa nanti ada modal. Pernah saya terlibat dalam kursus di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pelajar-pelajar saya tak semua ada duit, dan saya pun tak pernah menggalakkan mereka membeli kamera yang mahal-mahal. Tapi bila mereka dah kerja, ada yang bekerja di RTM lah, menjadi pegawai lah, begitu ni. Lepas dia kerja 2-3 tahun, dia mesej dekat saya. Dia kata, "Cik ni sampai hajat saya untuk beli sebuah kamera DSLR yang bernama Canon." Dia pun pakailah. Sebab ada ketikanya bila kita dah bekerja nanti, kita perlukan satu-satu alat untuk kita bekerja. Macam anda semua nanti mungkin akan menjadi juru teknologi makmal. Nak ambil gambar-gambar spesimen di makmal. Sebab contohlah, saya bagi contohlah. Beberapa tahun sebelum ni, sebelum COVID ni, ramai orang agak tak berapa suka menggunakan handphone. Saya sendiri pun sebenarnya untuk anak-anak saya dulu pun saya tak beli handphone ketika mereka masih sekolah. Sebab pembelajaran menggunakan telefon ni belum lagi digunakan pada ketika tu. Malah cikgu-cikgu pun tak suka pelajar-pelajar dia ada telefon. Tapi sekarang ni, apabila COVID melanda tahun lepas, kebanyakan daripada tadika hingga ke kolej, hingga ke universiti, semua orang kena belajar dalam bidang dengan menggunakan telefon ataupun pembelajaran online. Okey, laptop kalau ada, tapi kalau tak ada laptop kadang-kadang terpaksa berfungsi. Malah saya apabila saya beli sebuah telefon yang lama tu masih boleh gunakan, isi saya pun telefon tu masih elok, saya jual dengan harga yang murah. Murah, harga tu bukan saya kata tak sedekah, tapi masalah dia, orang kata kita jual dalam keadaan harga moral, harga maruah. Daripada kita bagi saja tu, duit tu kita buatkan kenangan. Okey, itu contoh dia. Tapi pada malam ni saya masih bermula dengan kamera DSLR. Okey. Kita ada lens wide angle super. Bacaan dia boleh. Kalau siapa-siapa nak print screen ke, nak tulis mungkin lambat sikit. Tapi kalau siapa yang cepat menulis tu boleh salin. Boleh buat print screen. Apa dia sudut lens, iaitu sudut wide angle super 16 mm, 18 mm, 20, 24 mm. Kemudian kita ada fish eye, lebih luas. Lebih luas. Kalau saudara dan saudari pernah melihat, contoh dia gambar kamera GoPro tadi, dia lebih wide gambar dia. Saya rasa ada setengah orang ada pakai ni, setengah student cukup dia suka pakai GoPro ni. Tak mahal dalam, tak mahal lah, dalam 1,000, 2,000 tak mahal lah. Okey. Lepas tu kita ada normal lens. Lepas tu kita ada telephoto lens. Lepas tu kita ada zoom lens. Lepas tu kita ada micro lens. Okey. Saya nak terangkan telephoto ni sebenarnya dia bermula sekitar 135 mm hingga 500 mm, ada yang sampai 1000 mm. Perlu tak kita nak pakai? Pada saya tak semua orang perlu pakai, kecuali orang-orang yang terlibat dalam kerja-kerja mengambil gambar sukan, mengambil gambar hidupan liar. Itu perlu.
Jangan beli, jangan tiba-tiba beli kerana nak bergaya. Sebab harga dia mahal. Kadang sebuah kereta, harga dia ada sampai sebuah kereta. Kemudian kita ada zoom lens. Zoom ni maknanya dia merangkum lens seperti 80mm hingga 300mm atau 135 hingga 300mm. Kemudian kita ada macro lens. Macro lens yang 5mm, 105mm, 200mm. 200mm ni pun mahal dan dia sesuai untuk mengambil gambar dari jarak yang jauh. Jadi lens makro yang paling sesuai ialah 55mm ataupun 60mm. Mm ni apa maksud dia? Dia ialah maksud milimeter yang jarak dari kanta terakhir di belakang tu dengan image sensor. Jadi maknanya kalau saudara-saudara ada kamera di depan mata sekarang ni, buka lens tu dan lihat lubang yang di belakang. Kalau dia makin dalam, itu maknanya lens itu panjang dia punya mm dia. Mungkin 300, mungkin 200. Tapi kalau dia makin pendek, kanta dia ke depan lagi, maknanya dia mungkin 35, dia mungkin 55mm. Itu contoh dia. Bukan bermaknanya 500mm ni kita boleh mengambil gambar sejauh 500 meter. Tak juga. Tak semestinya. Dia hanya jarak focal length. Dipanggil jarak focal length, iaitu jarak kanta di belakang sekali dengan image sensor. Baik. Ini contoh-contohnya. Ini kalau ada yang macam ni memang orang kaya lah. Tapi saya bimbang lah dia jadi tukul nanti. Dia gajah putih tak pakai. Ingatlah ketika PKP sekarang ni ramai fotografer yang gantung kamera. Tak dapat nak buat kerja. Tak boleh nak keluar. Contoh, kalau dia jurugambar dalam bidang hidupan dia, macam mana nak pergi Taman Negara? Taman Negara di Pahang, di Johor, contohnya. Macam mana dia nak pergi ke safari? Kita katakan di Afrika. Macam mana dia nak pergi? Susah nak pergi. Sebab nak kena seberang sempadan. Jadi sekarang industri fotografi, terutamanya yang melibatkan fotografi pelancongan ataupun travel fotografi, agak terkesan. Ini contoh-contoh lens. Contoh-contoh lens. Kalau siapa yang rasa tak faham boleh buat soalan di chat ataupun di grup Facebook. Boleh buat soalan. Ini contoh gambar yang saya rakam di kawasan Tanah Lapang begini dengan menggunakan wide angle. Kawasan ni pun sekarang ni dah jadi orang kata apa, rumah orang lah, dan naik rumah lah kawasan ni. Sepatutnya saya pergi balik sini, saya ambil gambar. Okey. Ini contoh wide angle juga, gambar-gambar yang menggunakan lens wide angle. Ini contoh standard lens yang dirakam dari atas kapal terbang. Ini pun standard lens yang dirakam dari kawasan rumah air di kampung Patau-Patau di Labuan. Kalau siapa di sini datang daripada Labuan, kena tahu tempat ni. Ini adalah lens. Yang tadi tu telefoto lens juga. Yang ini telefoto yang lebih luas. Dan memanglah kalau dia bawa yang ni memanglah nampak gah. Tapi kita yang baru beginner ni adalah perlu ke tidak? Sebab kalau beli yang ni, pendapatan kita mesti bagus. Gambar yang kita jual mesti bagus. Macam ni ya. 35mm pendek dia punya lens ya. Inilah yang saya katakan tadi. Kalau saudara dan saudari lihat, kanta di belakang ni yang saya maksudkan ialah kanta di belakang ni. Bukan kanta di depan. Dia hampir sama dekat dengan image sensor. Macam ni ya, nampak dekat kan. Macam itulah. Tapi kalau lens 200mm ni, dia akan dalam. Orang kata boleh letak air dalam dia buat minum. Jangan buatlah. Ini contoh-contoh gambar-gambar yang menggunakan lens telefoto. Gambar monyet dari jauh. Monyet ni pun bahaya. Kalau kita ambil gambar dekat-dekat bahaya.
Ini contoh macam ada kawan nak masuk lagi. Kawan kita ketinggalan baru masuk. Mungkin dia line tak bagus ke apa ke, tak apa, kita terima dia. Okay. Contoh ni gambar harimau. Harimau. Jadi kalau kita rakam gambar begini, kita rasa, bagus Cik Rahim ni boleh ambil gambar harimau di dalam hutan. Tidak. Kalau kita ambil gambar di zoo pun, kalau kita dah ada kelengkapan yang bagus, maka kita akan dapat hasil begini. Cuma momen tu, pergerakan haiwan tu yang kita penting. Yang ini yang saya kata saya akan ajar ketika khusus ni macam mana. Yang paling mustahak macam gambar-gambar seperti harimau, kanak-kanak, haiwan-haiwan, burung. Yang paling mustahak kita kena ada sifat penyabar, kesabaran. Kadang-kadang kita kena buat kerja seorang-seorang, tak boleh buat kerja ramai-ramai. Jadi orang yang menunggu kita tu akan jadi boring, jemur. Contoh macam ni, boleh ambil gambar banyak-banyak. Tengok pergerakan dia. Dan saudara-saudari pun mungkin faham. Kadang-kadang bukan kadang-kadang dikatakan orang hutan ni, dia punya pemikiran dia hampir menyamai pemikiran seorang budak umur 5 tahun. Jadi kita lihat tengok di sini, apabila dia nampak saya ambil gambar, dia buat aksi. Inilah kita katakan kita kena pandai berkomunikasi dengan haiwan itu sendiri. Jadi kalau kita tak pandai, kita tak. Dan dengan menggunakan telefoto ni lah, saya dapat mengambil gambar dari jarak yang jauh. Kalau saya ambil gambar dekat-dekat, ini orang hutan pun bukannya tak bahaya. Okey, macam harimau pun sama. Ni gambar harimau. Contoh, saya menggunakan tele. Okey. Mungkin saya tak pasti sama ada, sebab kalau di universiti dan sesetengah kolej tu, mereka ada aktiviti di universiti. Kadang-kadang mengambil gambar. Ada seminar, persidangan. Jadi cuba lihat gambar ini. Sekarang ni memang zaman PKP ni, memang di universiti pun aktiviti macam tak ada lah. Jadi cuba kita lihat gambar-gambar yang saya ada contoh ini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat dan gambar kelima. Inilah peranan telefoto yang mana saya tak perlu berada dekat dengan dengan individu ni. Saya boleh berada jauh. Dengan gambar yang pertama tadi, anda lihat saya berada jauh. Okey, saya nak cuba kira berapa meter. Mungkin dalam 30 meter daripada dia. Saya berada jauh dan saya tak perlu lagi pergi dekat dengan muka dia. Dan kalau saya pergi dekat untuk ambil gambar ni, gambar dia ni, tokoh ni, penceramah ni, bagaimana saya mengganggu dia dan saya mengganggu audiens lain. Kita dah menghalang pandangan orang lain. Jadi kita sebagai jurugambar jangan sangat nak bebaskan ambil gambar. Sebab tu kita perlu ada lens tertentu untuk rakam gambar dari jauh. Tapi kalau ada orang yang terlibat dalam industri perkahwinan, wedding fotografi, lens macro atau lens tele ni tak selalunya dia orang pakai. Sebab kalau ruang yang besar hanyalah dewan lah. Tapi kalau ambil gambar di rumah-rumah, lens tele ni jarang digunakan sebab kita boleh berada di dekat dengan target kita, iaitu pengantin. Okey. Apa itu optical zoom? Apa itu digital zoom? Ini adalah yang terdapat pada kamera, compact kamera digital. Dia akan dibina seperti ini. Dia akan bergerak dari 28 mm sehinggalah 200 mm. Tak perlu tukar lens. Ini dipanggil optical zoom. Baik. Tapi digital zoom tu kat mana?
Digital zoom tu sebenarnya seperti mana kamera saudara-saudari yang terdapat pada telefon bimbit. Kita boleh zoom. Itu dipanggil digital zoom. Mana lebih baik? Sebenarnya yang lebih baik ialah optical zoom. Dia menggerakkan kanta itu sendiri. Dia menggerakkan kanta itu sendiri. Baik, ini contoh yang seperti daripada laman web yang menunjukkan pergerakan kanta. Baik. Ini contoh optical zoom. Kalau dulu saya dapat kamera, dia punya bacaan dia dari 3 kali hingga 18 kali. Tapi sekarang hingga 45 kali. Maksudnya optical zoom tu boleh pergi sehingga equivalent dia 400 mm. Kalau serangga ni kita rasa geli nak tengok, nak dekat, kita boleh ambil gambar dari jauh. Faham? Saya rasa sebab majoriti yang ada dalam kursus saya ni, saya tengok hampir 100% perempuan. Jadi perasaan geli tu mungkin ada, tapi saya rasa you all yang terlibat dalam kerja-kerja makmal ni mungkin perasaan geli tu dah dikurangkan. Nak hidup dengan manusia kan. Jadi geli pada darah, geli pada organ-organ manusia apa mungkin dah dikurangkan. Okey. Contoh ini kita menggunakan optical zoom dari jauh, ataupun kita menggunakan telephoto zoom dari jauh. Saya pun kalau saya ambil gambar begini pun saya tak berani dekat. Berbahaya. Lihat macam mana dia beraksi dengan ular telung ni. Saya dekat kan dan nampak pattern-pattern pada ular telung tu. Ini gambar burung. Gambar burung. Okey. Baik. Saya nak masuk kepada aperture. Aperture. Apa itu aperture? Aperture ni saya nak terangkan sebenarnya dia ada di dalam semua kamera. Semua kamera ada aperture. Tak kira saudara dan saudari ataupun kita semua menggunakan telefon pintar, kita menggunakan GoPro, kita menggunakan video kamera, semuanya dia ada aperture. Cuma istilah tu kadang-kadang dipelbagaikan. Tapi kami dalam bidang fotografi ni kami dah direvolusikan mengatakan aperture. Aperture ni sebenarnya dia adalah satu bukaan pada lens yang akan membenarkan cahaya tu masuk ke filem. Kalau zaman dulu filem lah. Ni saya pun bila saya ni seolah-olah macam saya mengajar pelajar sains lah. Saya pasti anda semua adalah datang daripada jurusan sains. Jadi di lens terdapat aperture. Lubang aperture ni. Lubang aperture. Cuma saya bila buat khusus online ni, kita gunakan gambar rajah ni yang menunjukkan dia menyamai dengan pembentukan mata kita. Dia sama dengan retina yang ataupun cahaya tu akan masuk. Jadi kalau mata cahaya masuk lebih, macam saya sekarang ni, ataupun semua orang yang berada depan laptop atau depan handphone ni, lebih kurang 1 jam dah lebih, kita rasa silau. Jadi mata kita mungkin akan mengecil. Sebab tu apabila sampai satu peringkat umur, mata kita ni sebenarnya dah letih, mana dia akan menghadapi satu rosak lah. Tambah kalau cahaya banyak, kemungkinan tisu-tisu pada biji mata tu akan rosak. Jadi seperti mata saya ni, sebelah kiri mata saya sudah dah bocor. Ada satu penyakit yang doktor panggil PCB. Dia dah bocor dan tak ada perawatan lagi. Dah buat laser, dah buat apa itu ini. Dia kekal orat yang ada kat situ. Itu mata manusia. Jadi begitu juga lens. Lens ni, pada lens ni jangan bagi celah. Baik handphone sendiri pun.
di belakang di belakang handphone kita ni ada kanta. Seperti mana di sini pun ada kanta. Jadi kita jangan bagi dia calar. Yang calar. Jadi di sini jagalah aperture tu, kanta tu. Kalau kamera kita, kalau handphone kita pun jaga kanta kita jangan bagi tercalar. Tercalar ni maksudnya kita tak kalah kita nak ambil benda tajam, kita gosok. Jangan jadi macam cerita anak kawan saya masa kecil lagi. Dia rendam telefon ayah dia ke dalam baldi. Bila ayah dia tu, kenapa Along buat macam tu? Dia kata kawan Along masukkan kamera dalam air. Rupanya yang dia tengok tu kamera mainan. Jadi awak macam mana? Fahaman budak mengatakan handphone boleh masuk dalam air. Jadi ini contoh. Contoh angka-angka yang terdapat pada lens. 16 hingga 22 ataupun kita boleh baca juga 2 hingga 16. Angka kecil lubang dia besar. Ini angka kecil. 2, 2.4, 2.8, 4. Ini kecil, lubang dia besar. Tapi angka besar 16, 11, 8 ni lubang dia kecil. Cuba lihat sini. Lubang dia kecil dan membesar. Ini lubang-lubang yang terdapat pada aperture dan ini adalah teori yang tak perlu dihafal dalam kursus saya sebenarnya. Kalau kursus-kursus yang saya buat di UKM masa saya jadi pensyarah sambilan dulu, memang saya suruh hafal lah ni. Suruh hafal angka-angka ni sebab dalam soalan dalam exam ada soalan-soalan yang mungkin keluar. Okey, aperture berperanan menghasil. Jadi kalau saudara-saudara rasa nak buat print screen, capture dia, print lah screen ni. Sebab kalau saya nak hantar secara penuh slide saya ni agak besar, berat jadi tak tahu berapa jam boleh sampai kepada saudara-saudari. Menghasilkan gambar yang tajam dengan penghasilan depth of field, menghasilkan kontras yang bermutu, menghasilkan warna gambar yang tinggi. Jadi lihatlah, ikan dalam air kita boleh timbulkan warna-warna corak-corak air tu dengan menggunakannya. Dan ini balik semula pada gambar rajah aperture. 1.4 di hujung sebelah kanan sekali itu adalah lubangnya besar, 22 di sebelah kanan sekali itu. Tadi disebut kiri di sebelah kiri. Kemudian aperture yang paling kecil 22 di sebelah kanan kita. Ini contoh. Dan lihat gambar ini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Baik. Kalau dalam kelas fizikal, maksudnya bukan online, saya akan bagi soalan gambar mana yang cantik, gambar mana yang okey. Okey. Di sini lihat gambar yang pertama tadi, baik. Gambar yang pertama tadi, dua-dua keras tangan ni sharp, tajam. Tapi gambar yang ketiga dah kabur. Sebab saya menggunakan aperture yang besar dan kawasan fokus dia ialah keras tangan yang di depan. Jadi yang di belakang ni dia akan jadi out of focus. Ini yang kita panggil teori depth of field. Dan ada juga teori terbaru yang kita panggil bokeh. Bokeh dan bagaimana semua. Dan sebenarnya perkara-perkara begini kadang-kadang ada yang kita boleh lakukan dengan menggunakan teknik Photoshop. Tapi dalam fotografi ni pada saya lebih baik kita hasilkan gambar terlebih dahulu dengan yang cantik, kemudian baru kita buat modify. Tak maulah semua modify. Kalau macam tu lebih baik tak payah belajar fotografi. Kita nak belajar fotografi supaya gambar kita jadi kau-kau orang kata kan, baru cantik. So kalau setakat 15%, 20% repair tu tak apa. Itu saja pesanan saya. Gambar dengan menggunakan aperture yang kecil, maka rekahan air ini kita akan dapat lihat dengan jelas. Batu, tajam, kek, coklat.
booklet yang nampak jelas warna dia, tekstur dia. Contoh kita nampak jelas muka dia. Okey. Itu aperture. Aperture. Dan kalau saudara-saudari ada kamera DSLR, ada masa sambil nak balik ke college ni, ke institute, mungkin saudara-saudari boleh ambil gambar. Boleh ambil gambar dengan penggunaan aperture yang kecil, yang besar, dan itulah tujuan saya mewujudkan grup Facebook supaya gambar-gambar tu boleh upload. Jadi tidak timbul masalah kekurangan masa. Sambil-sambil mungkin kata kadang-kadang mungkin selesai urusan tu awal, jadi ada nak buat praktikal, gunakan praktikal tu dan masukkan gambar-gambar tu dalam Facebook yang kita dah wujudkan grup tu. Jadi sambil-sambil saya duduk rehat-rehat tu, saya boleh lihat hasil kerja saudara dan saudari. Baik. Ada satu lagi komponen yang terdapat pada kamera yang kita panggil shutter speed. Dalam bahasa Inggeris pun speed pun kita dah faham lah apa dia. Shutter tu apa dia. Speed ni ialah satu komponen yang kita gunakan untuk mengambil gambar subjek yang laju. Supaya kita dapat capture gambar tu jadi static. Gambar tak bergerak, dia jadi pegun. Okey. Cuba kita lihat air terjun ni. Selalu saudara dan saudari boleh lihat air terjun macam mana dia ambil gambar. Kadang nampak kabus. Okey. Jadi di sini kita ada satu kiraan. 5 ni bermakna 5 saat satu speed kita terbuka. Kalau di sini tadi saya dah sebut aperture 5.6. Tapi malam ni saya tak nak pening-pening kepala. Anda semua pun memang mungkin dalam kuliah online dengan lecturer mungkin ada melibatkan simbol-simbol. Jadi dalam fotografi ni saya tak mau lagi lah nak cerita pasal simbol, teori-teori yang menggunakan angka sangat. Saya nak bawa rehat-rehat je. Cuma pada sebuah kamera masih ada wujud satu butang kita panggil tombol ni. Di sini kita ada huruf P, D, A, V, M. Ada setengah kamera dia letak P, S, A, M. Ini apa dia? Ini adalah program value. Letak aja kat sini dia ambil gambar sendiri. Pandailah gambar dah. Jadi maknanya gambar tak timbul. Gambar tu overexpose ke, underexpose ke, letak ke ni jalan. Okey. TV. TV ni kalau Nikon dia letak pada S. S ini adalah dipanggil time value. Atau kalau S kita panggil shutter speed priority. Jadi gambar-gambar yang memerlukan pergerakan yang kita nak rakam tu gambar-gambar yang pergerakan. Macam orang berlari, kawan-kawan kita bersukan. Kita kena setting pada shutter speed yang laju supaya gambar kita tak nampak goyang. AV. Sekejap. Jauh nak masuk. Ada seorang nak masuk. Okay, welcome peserta kita yang baru. AV ni aperture value. Aperture value ni ataupun aperture priority. Jadi kalau kita nak ambil gambar menggunakan aperture yang kecil, kita letak pada A. Kalau T ni kita nak letak pada shutter speed laju ke slow ke, kita letak pada T. M. M ni ialah manual. Kita boleh adjust. Yang ni sebenarnya 4 elemen ni, 4 perkara kat sini ni sebenarnya saya lebih sesuai kalau saya mengadakan bengkel secara berdepan. Saya akan tunjuk. Tapi saya harap kalau siapa-siapa yang dah ada kamera seperti ini, tak kisahlah harga dia berapa, boleh cuba tengok
test, boleh cuba test tengok time value ataupun S ni. Satu speed laju, satu speed perlahan. Yang ni aperture. Okey, yang lain-lain tu abaikan. Yang ni, yang sebelah sini ni sebenarnya dia dikhususkan kepada orang yang butuh huruf. Kita akan kata, tahun 2021 pun ada orang butuh huruf lagi kan. Contoh, katakan dia datang daripada negara mana? Dia datang daripada negara India. Dia hanya tulisan India saja. Tulisan itu saja dia boleh faham. Tulisan India kan Tamil kan. Tulisan India tu. Ataupun dia datang daripada negeri China. Dia datang daripada negeri Thailand. Negara Thailand. Dia hanya faham tulisan dia je. Tapi dekat antarabangsa punya bacaan tak ada. Tak ada tulisan Thailand, tak ada tulisan India, tak ada tulisan China. Jadi kita letak di sini dan kita nak bagi faham dekat dia. Kalau tidak tu rosak kamera kita. Contohnya, okey, kita kata dia nak ambil gambar apa? Dia kata dia nak ambil gambar portrait. Kita kata you letak je dekat gambar manusia ni. Letak kat sini je. Lepas tu dia kata saya nak pergi melancong, saya nak ambil gambar pemandangan. Okey. Ni orang dah lama tak pergi melancong kan. Dah setahun dah kita tak boleh mana-mana. Jadi tiba-tiba bila PKP nanti dah ni, hari ni pun alhamdulillah kan. Hari ni pun alhamdulillah kadar pesakit COVID agak 1,000 ke bawah, 2,000 ke bawah dah. Dan saya tengok angka pun tak mencemaskan sangatlah. Kalau tidak 2,000 ke atas tu masih lagi tak berapa selesa ni nak tengok. Okey. Ambil gambar pemandangan. Okey, letak kat sini. Okey. Lepas tu dia nak ambil gambar apa? Okey, macam kamu semua. Nak ambil gambar apa? Test tube. Ambil gambar piring Petri di Makmal. Gambar-gambar close up. Gunakan gambar yang ada ni. Tapi ingat selain daripada tu kena tukar lens makro yang saya sebut tadi tu. Okey. Lepas tu kita ada gambar pergerakan. Kadang-kadang kemungkinan juga ada you all pergi keluar. Pergi keluar, ada latihan contohnya. Kadang-kadang kadang-kadang kita ada kes-kes taun, kes denggi contohnya. Jadi nak pergi ke kawasan tu kita kena ambil gambar macam mana. Kita nak ambil gambar-gambar pergerakan. Jadi boleh ambil gambar kat sini. Ambil gambar menggunakan mode ini. Tapi pada saya lah, kalau kamu dah masuk kursus saya dah hampir 2 jam ni, dah hampir 2 jam ni, dah jam setengah pun dah dekat gunalah yang ni. Gambar pergerakan guna T. Kalau nak bagi cantik gambar guna AV. Ini contoh. Jadi dekat handphone pun sebenarnya ada benda ni. Cuma dia dah set random terus untuk sekali guna dan kita tak perlu. Dan kejap lagi nanti kalau tak minggu ni, minggu depan saya akan tunjuk apa yang ada pada telefon tu. Ini contoh shutter speed yang saya sebut tadi. Dia bermula daripada B dan 1. 1/1 ni bermakna 1 saat dibagi 1. 1 saat dibagi 1. Mana 1 kiraan. 1, 2 maknanya 1 saat. 1/1 ni adalah 1 saat. 1/2 ni bermakna 1 saat dibahagi 2. Makin laju Okey. Hinggalah 1/4000 bermakna 1 saat telah dibagi kepada 4,000. Itu bermakna shutter speed ni yang paling laju dalam kumpulan shutter speed yang saya tunjukkan di sini. Jadi gambar-gambarnya lah. Ini macam gambar jet ski, kapal terbang di angkasa. Macam ni orang berlari. Macam yang bawah ni nak ambil apa? Gambar air terjun. Gambar air terjun. Kalau kata besok tak balik lagi katakan rumah tepi sungai, nak ambil gambar air terjun, nak bagi macam tadi gambar saya tadi tu, gunakan 4 dan letak pada tripod dan gambar akan jadi berkabus-kabus. Nanti saya tunjuk contoh dia. Ini grafik. Grafik yang menunjukkan kedudukan shutter speed laju dan shutter speed perlahan.
Ini paling laju, ini paling perlahan. Cuba baca dari segi teori dia, kalau kita perlahankan shutter speed, aperture akan jadi besar. Kalau kita lajukan shutter speed, aperture dia akan jadi kecil. Dia akan mengikut equivalent cahaya yang kita rakam tu. Jadi itu sebab bila kita rakam gambar kata insyaAllah, I hope gambar kita tidak under ataupun overexpose. Tak berlaku lagi. Gambar kita tak berlaku kerosakan. Ini contoh gambar-gambar yang menggunakan shutter speed yang peranannya ialah menyah gegarkan. Menyah gegar, tak gegar kamera kita tu. Merekam gambar pergerakan, merekam gambar yang kreatif lah. Ini sebenarnya kereta mainan je saya rekam. Baik. Ini cuba lihat titisan air, pipe ni senang rosak. Tapi saya rakam dengan menggunakan shutter speed laju dan saya dapat jadikan titis air tu macam belon. Contoh. Boleh buat. Kalau nak tiru praktikal ni boleh. Kalau katakan tiba-tiba pipe air rosak di mana-mana, cuba buat gambar ni. Jangan ambil gambar shutter speed yang perlahan. Hasilnya gambar tarian ni akan jadi kabur dan tak laku. Kalau ada lah persembahan akan datang di institut, ada kawan-kawan kita ambil bahagian, kita ambil gambar macam ni, orang tak boleh buat pun. Tak laku lah gambar kita. Cuba lihat. Ini air terjun Telaga 7. Di yang gambar kanan kiri saya ni, kiri kita ni, air terjun Telaga 7 di Langkawi. Siapa dah pernah sampai dia tahu air terjun ni. Ini air terjun buatan di Taman Burung Kuala Lumpur. Sampai yang belum pernah masuk, ada masa masuk. Air kumbahan. Tapi hasil gambar dia jadi begini sebab saya menggunakan shutter speed perlahan dan di sini saya menggunakan shutter speed perlahan juga. Nabila. Okey. Welcome Nabila. Okey ya. Sebab hari ni pun saya tengok tak tahulah mungkin ada tak saudara-saudari yang tinggal di area Bangi. Saya di area Bangi Putrajaya macam hujan hari ni. Alhamdulillah. Jadi kalau yang masuk lewat tu saya positif lah, mungkin anda line internet tak bagus ke apa kan. Jadi tak apa, jangan malu-malu, kita teruskan. Ini air terjun. Okey. Siapa yang pernah sampai ke Fraser Hill, memang air terjun ni saya rasa jarang orang pergi. Ini di satu kawasan yang agak pedalaman di Fraser Hill. Orang pergi Fraser Hill saya rasa tak ramai yang pergi ke sini. Tempat ni agak terpencil. Jadi kita lihat di sini ya. Ini di lokasi yang sama, tidak diubah langsung tidak diubah langsung angle kamera. Saya pacak tripod di sini dan lihat saya menggunakan shutter speed yang perlahan dan ini saya menggunakan shutter speed yang laju. Hasil gambar saudara-saudari lihatlah. Ini hasil dia. Cantik. Boleh kita nampak berkabus. Tapi bagi setengah orang ada dia kata macam ni pun cantik. Yang sebelah kiri ni bagi setengah orang yang sebelah kanan itu pulang. Tapi kita sebagai orang yang nak create gambar, kita kena pandai dulu tu. Ini di kawasan Putrajaya, jambatan di Putrajaya. Saya harap saudara dan saudari yang mungkin datang dari jauh belajar, mungkin pernah mengambil masa untuk melawat Putrajaya. Tapi dengan gerakan, dengan kawalan pergerakan sekarang ni, kita rasa banyak tempat kita boleh pergi. Okay. Ini jambatan di Putrajaya dengan menggunakan low shutter speed. Ini Masjid Sultan Mizan ataupun yang kita panggil Masjid Besi yang menggunakan low shutter speed. Hampir-hampir nak maghrib. Azan yang maghrib, saya pun ambil gambar kawan saya dan kita pergi semayang kat sini. Dan ini contoh. Ini Masjid Sultan Mizan juga. Jadi saudara-saudari boleh mengambil gambar macam ni walaupun handphone. Jangan bimbang, handphone pun sekarang ni kita ada tripod. Kita boleh letak tripod. Kita boleh letak telefon kita di tripod. Dan sebenarnya yang kita duk rakam gambar waktu malam dengan menggunakan handphone tu sebenarnya dia dah
set kepada low shutter speed. Jadi kalau saudara-saudari tak menggunakan tripod, gambar akan jadi gegar. Ini gambar Masjid Putrajaya, masjid yang pertama, Masjid Putra. Di kampung, lihatlah bila ada cahaya di dalam rumah tu, saya dapat tembus ambil gambar tu ke dalam. Lihat cahaya lembayung petang ataupun sunset. Ini sebelah kanan adalah sunset di Labuan, sebelah kiri sunrise ataupun ketika matahari nak naik. Ini bulan ni, masih bulan lagi. Waktu pagi di hotel tu saya nampak bulan yang ini, so kita rakam gambar dengan menggunakan low shutter speed. Lihat, saya dah tulis kat sini, shutter speed perlahan, shutter speed laju. Jadi kedudukan gambar tu dia akan jadi macam tu. Maksudnya bentuk gambar akan jadi macam tu. Low shutter speed. Lihatlah. Ini di mana? Kalau ada saudara dan saudari yang berasal daripada Raut, tempat ni mungkin anda kenal, iaitu di air terjun Lata Jarum. Lebih kurang dalam 20 meter saja daripada tempat Mona Fendi membunuh seorang mangsanya yang kerat 19 tu. Lebih kurang dalam 200 meter je daripada air terjun ni. Ini low shutter speed. Ini low shutter speed. Nampak pergerakan dan lihat ada angka di bawah ni 1/8 bermakna shutter speed perlahan, f-stop 25. Gambar lori ni perlahan. Lepas tu saya naikkan sikit 25. Nampak lori ni agak tajam sikit. Dan motosikal ni bila saya naik 40 dia makin nampak okey. Dan apabila saya naik 160, motosikal ni nampak lebih tajam dan tak nampak gegar. Seperti juga kereta merah ni. Kereta merah ni pun bila saya gunakan shutter speed 200, dia nampak dah tajam. Dan ini adalah pergerakan bunga api. Bunga api dan cantik ya kalau anda yang berminat ataupun ada kesempatan merakam bunga api. Tapi kita sekarang ni ialah dalam keadaan orang baru ni. Baru ni tahun baru Cina pun tak tahulah sama ada masa tahun baru Cina baru ni kita okey, welcome Sajidah. Okey. Jadi biasanya kalau tahun baru Cina kita sambut Deepavali, kita sambut Hari Raya Aidilfitri. Biasanya masa tu ada orang yang membeli bunga api dan kita pun boleh ambil gambar. Tapi nampak raya sejak COVID ni saya rasa kurang kot benda ni. Tak apalah. Kita tunggu lah. Kita tunggu agak-agak raya tahun ni kita boleh bermaharaja lela saja dengan apa ni raya kita. Dan ini biasanya kalau dalam kursus fizikal saya akan tanyalah ada apa soalan. Kalau rasa nak bertanya. Tapi mungkin sebab saya pun tak dapat dalam chatting tu. Mungkin kalau nak buat soalan pun takut ada yang malu. Jadi saya buka peluang ni buatlah soalan dalam grup Facebook. Sementara nak menunggu seminggu akan datang, saya akan jawab. Jadi you all bila ada masa baca. Macam contohnya tadi tak faham picture. Mungkin saya akan upload gambar-gambar yang boleh menarik. Jangan bimbang sebab kursus online saya ni saya dah cuba perbaiki dan saya cuba berorientasi supaya kursus online seperti mana kita berkursus secara fizikal. Tapi lihatlah apabila saya bekerja, inilah penampilan saya dan ada ketika smart, ada ketikanya okay. Itu biasalah. Takkan nak masuk hutan macam ni pakai tie ya. Okay. Kita pergi pada pengimejan. Kalau dulu kita menggunakan filem,
filem, ini objek, kita ke filem, filem ke negatif, negatif ke foto. Tapi permulaan digital datang, daripada negatif ni boleh di-scan menjadi digital, daripada gambar boleh di-scan menjadi digital. Sehingga hari ini masih lagi kaedah ni boleh digunakan. Tapi sekarang ni, apabila sudah meluas penggunaan digital, objek ke kamera atau ke memory card dan akan terus ke mana? Dicetak. CD pun dah kurang, DVD pun orang dah kurang. Orang banyak akan masukkan dalam hard disk ataupun ada orang akan masuk dalam, ada orang akan masuk dalam laman web ataupun online ataupun simpan simpan dalam cloud ataupun sekarang ni kita ada Gmail. Saya rasa kebanyakan mungkin dah mahir macam mana cara nak transpose secara automatik apabila gambar kita rakam menggunakan handphone dan gambar kita berada dalam drive Gmail. Dan sekarang ni Gmail sedang menawarkan tahun depan, tahun ni ada kata, tahun ni kalau gambar tu kita tak beli, dia punya storage dia akan hilang. Jadi berhati-hatilah, gambar-gambar yang kita ambil, kalau kita rasa tak nak, kita boleh delete. Jadi memori handphone kita boleh terus disimpan dalam cloud ataupun drive nama ni Gmail, Google. Apa ini sekadar nostalgia. Ini filem hitam putih dan ini filem warna. Dan ini contoh slide. Tadi pun saya dah tunjuk juga gambar slide. Slide dia tak ada negatif. Slide dia tak ada negatif. Kalau nak slide ni kena ambil banyak-banyak lah. Contoh katakan kalau gambar individu-individu yang terkenal, kita nak simpan gambar dia. Masa kita ambil gambar tu, kita shoot lah banyak-banyak. 40 keping ke, 1 roll ke, kita simpan. Itu sebagai pendua ataupun salinan. Ini contoh filem image zaman dulu. Ini besar. Saya sepintah lalu. Saya tak nak pening-peningkan dan saya tak nak. Tapi kalau selepas kursus ni, ada setengah orang yang agak seni atau seniman, dia nak simpan benda-benda ni dalam bentuk filem, dia nak guna dan of course pada saya lah tidak timbul masalah kalau ada generasi muda, maksudnya yang berminat perkara-perkara yang lama ni untuk balik semula, kita alu-alukan, bukan sekadar untuk menyusahkan tapi untuk memanjangkan lagi teknologi. Sebab filem ni sendiri adalah teknologi. Zaman saya dulu sebenarnya filem ni dah kira hebat. Mungkin saudara dan saudari nak tahu bila digital wujud. Catat dekat buku catatan anda, digital telah mula, digital telah ada R&D dia sekitar tahun 1969. Saintis dah mula mencipta image digital yang dipelopori oleh Sony. Sebab tu kebanyakan kamera video, kamera-kamera ni Sony agak terkehadapan. Nikon, Canon ni sebenarnya kadang-kadang kalau saya fikir balik, kalau dia tak cepat, dia punya saintis dia tak cepat buat, Nikon ni tinggal nama dah. Dia nama Nikon, dia nama Canon, dia tinggal nama. Sony dah ke depan. Ini pada saya mengatakan filem zaman analog dulu, filem adalah teknologi yang dah terbaik. Tapi apabila datang digital dah mula baik. Jadi terbaik. Okey. Saya nak bagi saudara-saudari faham apa itu ISO. Mungkin nanti apabila bekerja di mana-mana, kadang-kadang ada di antara anda yang mungkin akan kerja di sektor kerajaan, ada akan kerja di sektor swasta. Tapi biasanya di agensi swasta, ISO dia akan tekankan sebagai standard kualiti jabatan. Itu ISO pada jabatan kerajaan, ISO 900 contohnya.
Jadi maknanya syarikat tu kalau ada ISO, dia jadi bagus. Macam sekarang ni lah. Macam zaman sekarang ni, kalau jabatan kerajaan atau jabatan swasta tu mampu menghasilkan produk, mampu menghasilkan mesyuarat, mampu menghasilkan seminar melalui talian internet, maka dia lebih ke hadapan. Ya, jadi maknanya. Tapi perbincangan saya tentang filem ni, ISO filem ni ialah ia adalah satu standard kuasa pada filem tu. Tapi pakai filem ke? Tak. Kita tak pakai filem, tapi pada image digital sebenarnya ada elemen ISO, tapi dia lebih banyak daripada yang saya senaraikan. Kamera saya yang Sony tu, ISO dia, kuasa kepatasan filem dia ialah 21,000 lebih kurang dia punya 21,200 dia punya ketinggian ISO dia, sehingga kalau saya nak ambil gambar dalam keadaan cahaya yang malap-malap pun boleh, tak perlu pakai flash. Itu kelebihan dia. Jadi saya bagi gambaran itulah, saya bagi gambaran mengatakan ISO yang paling rendah, kita boleh mengambil gambar dekat ataupun yang ini ni contoh gambar ISO 1600, gambar dari jarak 100 meter. Saya shoot daripada jauh. Dalam dewan waktu malam. Gambar boleh cantik. Boleh clear. Macam ni juga. 1600 daripada jarak jauh. Dia dibantu. Ini kebetulan dibantu oleh background putih dan tudung. Ini pelajar ni. Tudung pelajar ni berwarna putih. Tapi kalau dia pakai tudung hitam, maka gambar dia pun akan jadi gelap sikit lah. Okay. Ini contoh-contoh yang saya sebut tadi. ISO sehingga 3,600 yang dibina dalam image sensor ni. Jadi saya nak malam ni saudara-saudari yang dah masuk ke kelas online saya ni dapat memahami. Kalau tak faham, saya kata tadi, masuk dalam grup Facebook, tanya. Saya tak faham lagi. Saya akan keluarkan contoh-contoh gambar. Saya akan keluarkan contoh-contoh gambar untuk anda. Jangan malu. Jangan kata, saya dengar Ultia kata, kira ini nak bagi kursus hanya 3 hari. Nanti kalau saya soal, kelab nak kena bayar ke? Tak. Ini satu kelebihan kursus online ni, saya memandangkan masa kita agak terhad. 2 jam ni. Kalau saya buat kursus secara fizikal pertemuan, hari ini kita buat 1 hari. Maknanya kalau tadi kita mula pukul 8 tu, kita akan habis pukul 12. 12 tengah hari lah. Lepas tu kita akan makan tengah hari. Lepas tu kita akan zuhur dan pukul 2 kita start balik. Kita akan habis pukul 4. Itu berapa jam tu. Tapi masa ni, takkanlah saya pun nak sanggup nak mengajar sampai pukul 12 tengah hari. Tengah malam. Satu perkara yang tak betul. Jadi ini saya nak bagi faham. Fahamkan tadi. Ada 3 perkara yang nak kena faham. Jenis-jenis sudut lens. Faham aperture, shutter speed dan ISO. Ini tak hafal. Ini hiasan slide saya je. Ini saya nak bagi contoh. Gambar yang saya ambil dari internet. Contoh bilik gelap. Zaman dulu, bilik gelap hitam putih, bilik gelap warna, cara nak cuci gambar, kita gunakan chemical, masuk lab betul-betul, keep SOP dia agak ketat, kalau tidak kat sini kita bahaya. Ini semua ni, ini first developer yang ada di dalam dia sodium carbonate, sodium sulfate. Jadi yang ini acid di sini hypo, ini semua bahan kimia, dan last kali di sini dibasuh dengan air. Jadi saya selama lebih hampir 30 tahun
saya terlibat lebih 30 tahun lah. Saya terlibat mendevelop, memproses filem warna dengan menggunakan kaedah begini, dan memang chemical tu lah jenis mati dengan hidup saya. Bau masam. Jadi kalau balik kerja tu memang kena mandi dulu lah. Macam kerja lab lah. Okay, ni semua orang faham. Semua orang pernah buat lah saya rasa. Ini adalah darkroom zaman digital. Darkroom zaman digital. Ini contoh gambar. Bukan cermin muka. Ini contoh gambar yang kita panggil image sensor, yang kita namakan CCD. Charge Clouded Device. Jadi gambar akan tertampal kat sini dan dihantar mesej ke memory card. Yang tadi tu memory card, image sensor, cahaya akan tertampal di sini, kemudian secara elektronik gambar kita akan dihantar ke memory card. Bergantung pixel dia di sini. Pixel tu apa dia? Kalau kita kata 12 megapiksel bermakna 12 juta titik pixel. Kalau kita kata 45 pixel, itu bermakna 45,000 juta pixel. Jadi, yang mana lebih baik? Yang lebih baik ialah pixel yang lebih besar. Sebab tu, kalau saudara-saudari beli handphone ke apa ke, gambar atau kawan ni agak mendukacitakan ke apa ke, itu sebab pixel. Dan ada lagi sebab-sebab lain. Ini contoh penyusunan. Berjuta pixel ni dia akan hantar ke memory card. Okay. Ini contoh masjid di Kuala Kangsar. Contoh pixel, ada 12 pixel. Cuba tengok bila gambar tu dikembangkan, dia akan jadi pecah. Kubah masjid Kubudia tu pecah. Ini contoh tadi. Ini kamera DSLR yang menggunakan pixel. Ini sebuah kamera yang pixel dia rendah. Yang saya mula-mula pakai inilah kamera dia. Okay, pixel dia rendah. Tapi kita seadanya pada kita pakai. Ini tempat letak memory card. Ini contoh memory card. Memory card pun banyak jenis. Tapi sekarang ni kebanyakan menggunakan micro memory card. Yang lebih kecil dah tak ada lah macam ni. Compact flash memory card dah tak ada lah. Ni kiraan ni saya lajukan. Kalau orang tanya kenapa saya lajukan nanti, kalau nak faham, kita boleh komunikasi kemudian. Ini contoh-contoh size image. Kita ada size yang high untuk poster. Fine. Normal. Kita boleh adjust pada kamera. Tapi saya lebih suka menasihatkan sesiapa saja, gunalah yang high. Buat apa nak kelekut sangat? Kalau rasa tak cukup memori, beli memory card yang lebih besar. Okey. Okey, masih ramai, alhamdulillah. Tak apa. Tak keluar muka, tak macam Hazrin pun tak apa, ramai yang off, tapi terima kasih masih menunggu. 53 orang lagi, ramai. Ini seramai pelajar saya dulu masa saya buat kursus di UKM, 50-60 macam inilah. Saya dapat membayangkan kalau kita duduk dalam satu kelas, ya Allah, meriah. Meriah. Tapi duduk dalam ni pun cukup meriah. Jadi saya pun dengan bangganya saya nak kena buat print screen juga. Okey, tak keluar lambat lah. Jadi itulah. Okey, apa saya nak keluarkan di sini ialah dipanggil crop factor. Crop factor. Ni macam bunyi. Ada kawan nak masuk? Tak ada. Okey. Cuba lihat. Cuba lihat line yang hujung ni. Ni yang anak panah mouse saya tengah jalan ni. Ini adalah full frame pada sebuah kamera. Full frame ni dia punya image sensor dia
image sensor yang ada pada kamera tu 35mm. Jadi kalau orang kata kamera saya full frame, kenapa cik beli mahal sampai 18,000? Kamera saya full frame. Full frame ni bermakna image sensor kita tu yang saya tunjuk tadi tu, dia menyamai saiz filem 35mm yang saya tunjuk tadi tu. Faham? Saya dah tunjuk, sebab tu saya tunjuk gambar tadi tu. Kalau mungkin tadi orang kata, apalah cara nak tunjuk filem, kami tak pakai filem. Tak. Tapi saya nak tunjukkan, full frame ni menyamai sama dengan 35mm kali 36mm filem 135 ketika zaman era analog dulu. Okey. Apa dia line-line di bawah ni? Okey. Line di bawah ni ialah crop factor yang lebih kecil. Lihat. Ini 1.5 kali crop factor, yang merah ni 1.6, dia nama kecil, dan lihat paling kecil 1/3 inci pixel. Yang inilah sebenarnya yang membezakan kamera kita dengan kamera-kamera orang lain. Faham? Contohnya kamera handphone pun sama. Jadi bila you all ambil gambar tu, cuba pantau dekat laptop ataupun dekat PC, tengok antara kamera. Katalah kalau kamera handphone kita, katalah you all ada 5 beradik, ada 5 kamera, cuba tengok dia punya skrin kamera tu, skrin gambar tu sama tak antara satu kamera yang adik, yang abang, yang kakak. Dia sama tak crop factor dah. Inilah yang memainkan peranan gambar kita cantik atau tidak. Sebab tu ada orang kata, kenapa kamera saya 24 megapiksel tapi gambar tak cantik? Crop factor. Crop factor yang mengecilkan gambar tu. Jadi bila gambar tu dikembangkan, gambar tak cantik. Sebab tu bila orang tanya, kenapa kamera cik ni sampai harga 25,000 lah apa tu? Crop factor. Crop factor dia lebih besar. Okey? Dan ini contoh-contoh penggunaan memori lah. Tak mau. Ini sebenarnya yang dah lama. Image sensor. White balance. Saya nak pergi sedikit pada white balance. Ini kalau orang Melaka dia tahulah masjid di mana. Ini masjid terapung di tak silap saya di Pulau Melaka. Masjid terapung. Sekarang pun saya rasa pelancong tak pergi janganlah. Sebab kan kata masjid ni ya, masjid lain orang tak pergi kan. Alhamdulillah sekarang PKPB ni dah mula, masjid surau dah mula ni. Ini white balance. White balance ni apa dia? Kita nak tengok original color dia. Macam warna bangunan ni dia jadi putih, ubah dia kalau kuning tu timbul ke tidak. Kita nak supaya white balance kita jadi bagus. Dan anda cuba lihat ni mangkuk telur, bekas telur ni, bekas telur orang kahwin ni, macam mana saya hasilkan gambar. Sebab pada white balance kamera kita ada auto, kita ada white balance preset, kita ada in-scan, fluorescent, direct sunlight, kita ada cloudy, kita ada speed light. Fluorescent, cahaya fluorescent kita nak ubah. Cahaya direct light, sunlight. Cahaya yang terbaik adalah cahaya matahari. Cahaya yang terbaik adalah cahaya matahari. Tapi cahaya matahari juga akan berubah sekiranya ada mendung, cloudy, ada awan yang tutup matahari. Jadi di sinilah peranan speed light, flash akan digunakan. Jadi jangan terkejut kalau anda pergi ke mana-mana tiba-tiba ada orang ambil gambar pakai flash. Jangan terkejut. Dia pakai flash tu mana dia pandai tu. Dia nak ubah. Dan lihat yang ini apa dia? Cahaya dah merah. Cahaya dah merah sebab
Sebab kalau kita lihat di sini, banyak cahaya-cahaya yang ada dalam muka bumi kita ni, termasuk cahaya-cahaya ni, electronic flash, dan di bawah sekali ialah cahaya lilin, dia akan jadi merah. Ini cahaya. Dan kita lihat mata kita ni kita tengok aja cahaya tu putih, tapi sebenarnya cahaya tu ada merah-merah. Dan saudara-saudari mungkin ingat lampu di rumah pun sekarang pun dah berubah. Dulu cahaya rumah kita kemerah-merahan, ke kuning-kuningan. Kemudian dia orang keluarkan lampu Kalimantan yang putih, kan? Tapi sekarang ni ada pula lampu LED, LED ya, yang mana tak ada payah pakai lagi cok, tak payah pakai lagi starter. Jadi sudah perubahan dari situ. Okey, saya teruskan dan cuba saudara dan saudari lihat kita gambarkan ini. Saya akan lanjutkan sikit kita dah hampir tamat. Ini kerap tangan ataupun bekas cenderamata yang saya rakam menggunakan cahaya siling rumah saya. Okey, ini cahaya apa? Cahaya lampu kecemasan. Bila listrik terputus, inilah lampu saya. Tapi sekarang lampu itu dah rosak lah. Okey, ini lampu apa? Ini adalah daripada lampu lilin. Nampak merah tak lilin dah? Kemudian kita ada lagi lampu apa? Saya dah tulis ini. Lampu suluh. Torchlight. Tapi torchlight pun sekarang pun kebanyakan adalah torchlight yang dah cahaya putih. Okay. Halo? Ada soalan? Ada, boleh teruskan. Okey, alhamdulillah. Kalau saya terlajak sikit tu, sikit lah. Okey. Ini adalah cahaya flash. Flash. Dan ini tak apalah, ini teknik saja. Ini cahaya studio. Cahaya studio. Saya bagi ini. Bracket ni pun nanti saya akan cerita pada topik minggu depan. Bracket ni saya akan cerita kemudian. Tapi saya bagi keluar ke awal-awal supaya anda lihat di sini. Ini contoh-contoh gambar yang macam mana saudara-saudari nak gunakan teknik penyimpanan. Tadi CD pun dah kurang lah. Lepas tu kita simpan dalam pendrive. Lepas tu sekarang ni ada hard disk simpan. Ini saya simpan dalam Google Photo. Jadi alhamdulillah selesai juga tanggungjawab saya pada malam ini untuk sesi yang pertama ni. Untuk sesi yang pertama ni, dan saya harap dapat beri tips banyak kepada saudara dan saudari bagaimana bagaimana kita nak menghasilkan, nak memahamkan sebenarnya, nak memahamkan apa ni fotografi. Tapi terus terang saya nak kena fahamkan dulu, maknanya ini adalah fotografi still, bukan fotografi video. Jadi kalau saudara dan saudari ingin belajar tentang video, saya angkat tangan lah. Saya tak boleh nak ke situ. Mungkin saya boleh recommend kawan-kawan lain yang boleh. Tapi tak tahulah sama ada dia boleh mengajar online atau tidak. Sebab video ni dia banyak melibatkan seperti pembikinan skrip, macam-macam. Jadi ini adalah satu teori setakat ni, dan insyaAllah pada apa? Hadirin 13 dan 14 11 dan 12 11 dan 12. Lah lupa lah apa. Jadi kita betulkan sebab maknanya yang paling mustahak tu hari Sabtu malam Ahad, hari Ahad malam Isnin Khamis dan Jumaat. Khamis dan Jumaat. Sekejap. Khamis. Sekejap. Saya nak kena betulkan balik. Nanti silap ni. Tak apa, saya masuk dalam nota dulu. Berapa hari bulan?
11 hari bulan malam 11 hari bulan lepas dan 12 malam juga. 12 11 12. Jumaat dan Sabtu. Ha? Kami Jumaat. Kami depan. Khamis, Jumaat. Okey, alhamdulillah. Jadi saya akan note benda ni dan insya-Allah semua, dan saya akan buat pengumuman lah melalui, jadi kita ada you all ada group kan. Jadi saya akan berhubungan dengan Adrian lah dari segi ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi, dan sebenarnya masa dalam 4 minit lagi. Jadi itulah, saya pun happy jumpa saudara-saudari. Sekarang semua dah tahu berapa ni? Ada tahun pertama, ada tahun kedua. Oh, mana? Berapa? 3 tahun 3 tahun. 3 tahun. Ya. InsyaAllah 3 tahun. Semoga bidang fotografi ini menjadi, sebenarnya kalau kita kata nak belajar foto nak buat apa? Belajar foto ni saya nak beritahu kemungkinan akan digunakan ketika bekerja nanti. Yang kedua, kalau tak pakai masa bekerja pun, masa bekerja pun boleh guna. Tu macam mana pula tu? Contoh, yang kaki mancing ni, dia akan pergi beli pancing. Kan? Yang kaki yang minat kamera macam you all katakan ada 50 orang, 57 ni, mungkin separuh daripada yang ada di depan mata saya ni akan beli kamera. Kemudian dia akan gila-gila main kamera, dan banyak benda yang boleh buat. Dan ingatlah, saya sebenarnya ni bukan nak bangga lah, saya rasa bersyukur sebab apa yang saya lakukan ketika saya bekerja dulu, saya boleh meneruskan ketika saya dah besar. Jadi yalah, saya dengan tenaga yang ada sekarang pun terus terang saya nak beritahu, saya sebenarnya kalau Cik Firdaus, Cik Firdaus kan, tak begitu, mungkin saya adalah seorang pencen yang dah umur 63, and then saya adalah seorang pesakit dialisis. Jadi fotografi inilah yang menjadikan saya sebagai treatment minda saya supaya saya lupa dan saya teruskan kehidupan macam biasa. Di samping itu saya menulis dalam blog. Jadi anda sendiri pun macam tu lah nanti. Saya harap bila kita stres buat kerja kan, hujung minggu okey, bawa kamera, ambil gambar kan. Lepas tu orang kata, alah ambil gambar masjid Melaka, orang lain pun dah ambil lah. Tak, kita ambil, kita buat frame kat rumah, kita tampal kat rumah, kita letak dekat wallpaper dekat desktop komputer kita tak pakai orang punya, kita pakai kita punya kan. Jadi kita akan dapat kepuasan dari kita sendiri hasil daripada minat kita. Tak apalah yang minat nak memasak, minat menjahit, minat sukan pun penting kan. Jadi tak apa. Tapi fotografi sebagai rezah minda yang mahal lah sebenarnya, tapi boleh di-adjust, itulah. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, saya mengucapkan terima kasih, dan jika ada salah silap buat sebentar ini, saya mohon maaf, dan insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada, saya rasa ada non-muslim juga, dan saya ucapkan selamat malam kepada semua. Kita bersurai